JMM ditubuhkan pada tahun 2008 dan peringkat awal kita bermula dengan 7 orang saja. Awalnya ialah lebih kepada penumpuan kepada kajian yang kita melibatkan beberapa universiti bersama. Penubuhan JMM ni penumpuan kita ialah peringkat awal ialah untuk penumpuan dua perkara. Pertama ialah berkaitan dengan agenda-agenda asing yang tidak pernah ada mana-mana pertubuhan NGO yang melakukan penumpuan fokus khususnya apakah bentuk-bentuk agenda-agenda asing masuk ke dalam negara kita ni. Baik, agenda asing ni bukan hanya berdasarkan ekonomi, tetapi apakah gerakan-gerakan yang terancang yang masukkan dalam negara kita ni untuk mengganggu-gugat khususnya politik, ekonomi dan juga sosial. Pertubuhan Bukan Kerajaan Jaringan Melayu Malaysia JMM pernah menggemparkan negara dengan pendedahan mengenai lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT lebih 10 tahun lalu. Sejak itu, pelbagai pendedahan mengenai judi, rasuah dan salah guna kuasa dilaporkan kepada pihak berwajib sehingga meningkatkan populariti presidennya Dato' Azwan Din Hamzah. Ada yang menganggap pendedahan demi pendedahan itu bertujuan untuk menjual diri untuk mendapat tempat dalam pilihan raya umum akan datang. Mengakui dia hanya mahu membanteras kejara yang boleh merosakkan negara. Ikuti penjelasan aktivis berusia 45 tahun itu dalam Cafe Ahad minggu ini. Baik, sudah pasti NGO ini adalah kumpulan yang diketahui oleh masyarakat ini adalah kumpulan third force. Kumpulan yang sudah pasti sebuah NGO itu ditubuhkan sudah pasti mempunyai ideologi dan perjuangannya. Dan bila kita sebut sebagai NGO, kita semua mengetahui seluruh negara pun penubuhan NGO itu untuk apa? Sudah pasti untuk menyuarakan sesuatu perkara yang untuk diberikan perhatian oleh masyarakat, kerajaan dan juga kumpulan-kumpulan lain. Jadi untuk menyuarakan, untuk selepas kita buat kerjaan, kita ada stage kita. Stage 1 kita buat laporan. Tetapi kalau laporan tak berjalan, sudah pasti kita akan buat menyuarakan. So kita melihat menyuarakan ini bukan kerana untuk mencari populariti, tetapi untuk mendapatkan perhatian daripada pihak kerajaan, pihak masyarakat dan kumpulan-kumpulan yang perlu mengambil kepentingan untuk didengari oleh suara masyarakat. Yang paling saya rasa banyak perkara yang pertama sekali ialah LGBT, lesbian, gay, bisexual dan transgender ni. Daripada awal saya bercakap, daripada kita agak konsisten daripada tahun 2008 peringkat awal memang mengejutkan apabila orang tu seorang perempuan umur 28 tahun hadir ke pejabat saya dan beliau begitu cantik. Saya boleh katakan dia ni begitu wanita yang cantik. Secara friendly saya nak dekat, dia datang pejabat saya dan dia minta saya, dia tak tahu ke mana nak pergi. Dia jumpa saya, dia kata dia ada masalah. Saya kata apa masalah? Masalah pertama dia ialah suami dia menceraikan dia. Ini saya kata ialah kalau masalah penceraian kenapa datang jumpa saya? Kena jumpa pejabat agama. Tetapi apa yang dia cuba sampaikan ialah suami saya menceraikan saya kerana suami saya mempunyai hubungan dengan seorang lelaki lain. Dan itu penyebabnya saya ingin tahu lebih. Saya kata kenapa boleh jadi begini? Suami you ni sebenarnya daripada awal macam mana? Dia cakap dia seorang aktif, dia main bola, dia seorang lelaki yang hebat dan dia menceraikan saya. Ketika itu beliau sedang menceraikan saya kerana mempunyai hubungan dengan seorang lelaki dan itu mengejutkan saya dan membuka mata saya. Baik. Itu permulaannya. Saya mula start membuat kajian secara terperinci berkaitan dengan LGBT ini. Dan saya bukan menentang kumpulan ini. Ini perlu ingat. Saya bukan menentang kumpulan ini dan kita juga tidak menentang kuasa Allah kadang mungkin ada kumpulan yang konsar dan sebagainya. Tetapi setelah kita meneliti secara terperinci, kumpulan ini bukan kumpulan yang dilahirkan secara sengaja, tidak sengaja ataupun dia kumpulan yang dicipta dengan sengaja untuk mewujudkan satu trend. Okey, itu round pertama kita dapat. Round kedua,
Selepas itu kita lebih teliti dan pergi ke peringkat beberapa universiti yang kita kerjasama dengan UiTM dan sebagainya, kita mendapati kumpulan ni ada satu saluran baru, iaitu cuba membuat dijadikan ini sebagai kumpulan hak asasi. Satu. Kedua, kita tengok ada banyak pertubuhan-pertubuhan NGO dilahirkan dalam Malaysia ni secara diam, tidak berdaftar melalui ROS, tetapi menggunakan syarikat, mendapat dana daripada luar negara. Jadi, kumpulan-kumpulan ini yang cuba nak menukar jantina, kumpulan-kumpulan yang cuba untuk berkahwin secara jadinya ni, diprotek dan diberi secara percuma lawyer untuk dibawa ke mahkamah. Jadi saya tengok benda ini bukan perkara yang tidak sengaja, tetapi ia terancang, yang diatur, dan akhirnya kajian kita itu pergi sampai ke tahap mana? Sampai kita tahu ada kumpulan-kumpulan yang menerima dana. Baik, kita pernah dedahkan Seksualiti Merdeka yang diketuai oleh Ambiga, program-program Seksualiti Merdeka. Kita pernah dedahkan bagaimana Kerajaan State Pulau Pinang mendapat dana daripada ILGA, International Lesbian Gay Association. Dan bagaimana ILGA mendapat dana? ILGA berpangkalan di Washington. Dan mereka mendapat dana daripada Israel. Israel menyalurkan dana yang dipanggil di bawah Kementerian Pelancongan mereka, yang dipanggil pink washing. So program pink washing ini, dana ini disediakan dan diberikan penumpuan untuk menggalakkan kumpulan-kumpulan ini di dalam negara-negara mana? Negara Islam. Malaysia, Indonesia, Saudi dan beberapa negara-negara lain. Dan penumpuan mereka adalah negara-negara Islam. Jadi apabila kita melihat ada dana asing yang masuk ke dalam negara kita dengan sengaja untuk mempromosikan program ini, dan sebelah kita kaji, kita mendapati benda ini begitu serius sebenarnya. Kalau soal perjuangan ni bukan bermula JMM, saya bermula daripada peringkat sebelum student dan sebelum tu lagi kita berjuang. Dan bila sebut soal perjuangan ni, sudah pasti dia tidak akan terberhenti. Tidak berhenti dengan hanya sekadar tu. Dan yang terbaru ni yang kita rasa selepas ini kita akan move forward lagi. Kita akan terus merancang untuk memastikan yang paling penting bagi saya adalah bagaimana mendidik anak-anak muda ini yang baru-baru ni kita buat kajian bekerjasama dengan UN, dengan UiTM. Kita tanya pelajar-pelajar, dalam kajian kita anda kata anda diberi kuasa, mendapat peluang untuk mengambil sagu hati ataupun hadiah, apakah saudara akan buat? Daripada responden sebanyak 1,000 orang tu, 90% berkata ya. Maknanya ke arah rasuah tu akan berlaku. Dan bagaimana kita nak wujudkan, dan saya nak JMM ini untuk terus bercakap tentang soal integriti dan jujur dan amanah lah. Macam mana kita boleh turun ke masyarakat, dan saya nak besarkan suara ni agar suara ini boleh dibantu oleh semua pihak, khususnya media, kalangan pemimpin politik. Kita merasa risau dan risau.